Selamat tengah hari. Saya Sanggira Pandi Dewa 26. Salam pribadi. Yang kedua, stres. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Lebih dahulu kami akan perkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri pada 5 orang. Saya Ahmad Zikri bin Muhammad, nombor metrik 266881. Assalamualaikum, nama saya Nik Muhammad Fazli bin Nika, nombor metrik 267274. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Rizwan bin Abdul Aziz, nombor metrik 268196. Saya Kurator Aini Farhan binti Samsawi, nombor metrik 267525. Saya Sanggira Pandi Dewa 267380. Tajuk tugasan kumpulan kami adalah kestabilan kewangan global dan situasi pentadbiran kewangan negara pasca COVID-19. Pengenalan untuk wabak penyakit COVID-19. Wabak pandemik coronavirus 2019 atau COVID-19 merupakan sejenis penyakit berjangkit respiratory baru yang berpunca daripada SARS-CoV-2 novel coronavirus 2019. Sejenis virus yang berkait rapat dengan virus SARS. Mula dikesan di wilayah Hubei, China pada 17 November 2019 sebelum wabak ini merebak ke seluruh dunia. Telah mengakibatkan jutaan kematian di seluruh dunia akibat jangkitan wabak pandemik tersebut. Wabak ini turut mengakibatkan ekonomi dan sistem pentadbiran kewangan global meleset. Apa impak COVID-19 ke atas kestabilan kewangan global? Selain meragut nyawa jutaan manusia seluruh dunia, wabak pandemik turut memberi kesan kepada krisis ekonomi dan kewangan global. Mengikut para pakar ekonomi pada permulaannya, wabak ini bersifat sementara dan ekonomi global akan selamat. Tapi jangkaan mereka meleset kerana bila berlakunya kawalan pergerakan atau lockdown, perintah duduk di rumah dan penjarakan sosial sama ada dikuatkan secara sukarela berpotensi meragut pertumbuhan ekonomi global lebih 5 trilion dalam RM21.71 trilion dalam masa 2 tahun akan datang. Jumlah yang lebih besar daripada pengeluaran tahunan di Jepun. Langkah yang digelar The Great Lockdown ini amalah perlu, namun kerugian yang terpaksa ditanggung oleh masyarakat dunia cukup tinggi dengan ekonomi global kini dijangka mengalami kemelesetan yang teruk pada tahun 2020. Tabung Kewangan Antarabangsa IMF meramalkan pandemik COVID-19 mencetuskan kemelesetan ekonomi global pada 2020. Kesan buruknya sama seperti krisis kewangan yang melanda pada tahun 2008. Unjuran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar menurun negatif 3.0% pada tahun 2020. Kemelesetan jauh lebih buruk daripada pengurangan 0.1% semasa krisis kewangan global 2009. Kemerosotan pertumbuhan global berlaku secara mendadak hasil pertumbuhan buruk 1% semasa krisis kewangan global 2009. Kemerosotan pertumbuhan global berlaku secara mendadak hasil pertumbuhan buruk mungkin akan berlaku jika langkah pencegahan pandemik ini berterusan. Dalam tempoh yang lebih lama mengakibatkan negara yang sedang berkembang dan mengeluh akan terjejas teruk. Keadaan kewangan yang sukar akan berlanjutan atau mungkin akan menyebabkan pusat perniagaan ditutup dan keadaan pengangguran akan berlaku. Kestabilan kewangan Malaysia pasca COVID-19. Antaranya, Malaysia turut mengalami kemerosotan ekonomi berikutan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Sektor ekonomi negara terjejas akibat kesan rantaian bekalan global. PKP turut menyumbang kepada kemerosotan kepada industri, sumber manusia dan pengeluaran serta perkhidmatan dalam negara. Harga minyak antarabangsa dan sektor E&E turut merosot. Ekonomi Malaysia pada tahun 2020 bakal menurun pada paras negatif 0.1% pada senario garis dasar dan negatif 4.6% pada kes senario rendah. Seterusnya, Malaysia turut mencatatkan kadar 0.7% pada suku pertama berbanding 1.2% suku tahun ketiga pada tahun 2009. Seterusnya, Malaysia bakal kerugian sekurang-kurangnya 2 bilion sehari akibat pandemik COVID-19.
Penutupan semula sektor-sektor ekonomi boleh mendatangkan kerugian pada aspek ekonomi dan sektor pekerjaan. Bank Negara Malaysia meramalkan Malaysia bakal mengalami pemulihan pada tahun 2021 di mana sektor perbuatan dan perkhidmatan meningkat 3.1% dan 1.5% bagi tempoh 3 bulan pertama 2020. Kesan-kesan ke atas kewangan global pasca COVID-19. Kemelesetan ekonomi dan kewangan global turut menyumbang kepada kesan-kesan yang ketara seperti berikut. Kadar pengangguran. International Labour Organization ILO meramalkan 1.5 bilion pekerja dengan 38% tenaga kerja di seluruh dunia bakal kehilangan pekerjaan. Kadar pengangguran di Malaysia adalah diparas 3.9% pada bulan Mac 2020. Dijangka bakal meningkat kepada 5.5% secara keseluruhan pada tahun 2020. Paling terkesan adalah pada belia lepasan universiti yang terpaksa digantung kepada keluarga untuk menyara kehidupan termasuk membayar hutang PT-PTN. Industri pula, sektor pelancongan dan penerbangan antara industri yang paling terjejas teruk. Sektor pelancongan mengalami kerugian RM45 bilion dalam tempoh 6 bulan pertama. Industri penerbangan kerugian RM13 bilion merangkumi RM10.9 bilion bagi Mas Air Asia dan Malindo Airways. Sektor pengangkutan dan perkilangan turut terjejas selepas pelaksanaan PKP. Sektor pertanian dan perkhidmatan industri kecil dan sederhana juga terjejas. Kewangan belanja bagi isi rumah. Purata perbelanjaan isi rumah termasuk kewangan menurun sebanyak RM3,504 atau 55% berbanding RM6,317 sebelum PKP. Purata perbelanjaan pengguna menurun sebanyak RM1,923 atau 48%. Purata bagi golongan T20 menurun sebanyak 59%. Hampir 53% rakyat Malaysia mengalami masalah pengurusan kewangan yang serius masa PKP. Melalui tinjauan survei khas kesan COVID-19 kepada ekonomi dan individu menunjukkan 71.4% yang bekerja sendiri mempunyai simpanan kurang dari sebulan, 58% bagi pekerja swasta dan 49.2% bagi golongan majikan. Manakala 2.4% mempunyai simpanan melebihi 6 bulan. Pemulihan ekonomi Malaysia pasca COVID-19. Kerajaan mengambil langkah-langkah perlu bagi memastikan ekonomi negara dapat dipulihkan pasca COVID-19 ini. Antaranya ialah Pelan Jana Semula Ekonomi Negara atau PENJANA dilancarkan oleh Menteri Keuangan dan dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia pada 5 Jun 2020. Di bawah PENJANA, 40 inisiatif berjumlah RM35 bilion dengan RM10 bilion suntikan fiskal langsung daripada kerajaan. Mengambil pendekatan 6R Pelan Pemulihan Ekonomi Jangka Pendek iaitu Resolve, Resilience, Restart, Recovery, Revitalize dan Reform. Kedua, Pelan Rancangan Ekonomi Prihatin Rakyat atau Prihatin diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia pada 27 Mac 2020. Merangkumi pakej rancangan ekonomi prihatin PKS dan PENJANA dengan melibatkan rancangan ekonomi berjumlah RM255 bilion atau lebih kurang 20% KDNK negara. Melalui pakej kerangka inisiatif tambahan prihatin atau Kita Prihatin, sejumlah RM10 bilion diperuntukkan merangkumi bantuan prihatin nasional berjumlah RM10 bilion, program subsidi upah 2.0 berjumlah RM2.4 bilion dan geran khas tambahan berjumlah 600 juta. Seterusnya adalah sedutan video kesan ekonomi akibat COVID-19.
Untuk kesimpulan sehingga artikel ini ditulis, wabak pandemik COVID-19 yang melanda negara telah meningkat secara mendadak dengan jumlah keseluruhan 12,813 kes, termasuk 432 kes terbaru dan 32 yang masih dalam unit rawatan rapi. 10,340 kes yang telah pulih, termasuk 57 discharge terbaru dan 137 kematian direkodkan. Meskipun perkembangan terkini berkisar, COVID-19 telah meningkatkan risiko kepada kestabilan kewangan. Sistem kewangan domestik kini lebih berdaya tahan menghadapi kesemua risiko ini. Apa yang lebih penting, institusi kewangan ini di negara ini berada pada tahap kedudukan yang lebih baik untuk menyokong isi rumah dan sektor-sektor perniagaan dan industri bagi menghadapi keadaan yang luar biasa ini. Kedudukan kewangan negara berada dalam keadaan terkawal meskipun kerajaan mengeluarkan lebih banyak perbelanjaan untuk menangani kesan pandemik COVID-19 ke atas ekonomi negara. Ini adalah berkat dari langkah bijaksana kerajaan dalam melaksanakan pemulihan ekonomi negara. Ekonomi pasca COVID-19 dengan pengenalan pakej rancangan ekonomi prihatin rakyat, prihatin dan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara (PENJANA) yang bernilai 295 bilion termasuk suntikan fiskal sebanyak 45 bilion membantu memacu ekonomi negara selepas mengalami pengucupan. Adalah diharapkan dengan pelan pemulihan ekonomi ini, ekonomi dan kewangan negara dapat berjalan lancar seperti biasa sekaligus dapat meningkatkan prospek pemulihan yang lebih kukuh apabila virus ini dapat dibendung dan mengurangkan risiko jangka panjang kepada kestabilan kewangan.